Anas, wahai Anas, peliharalah Allah, Allah akan pelihara kamu. Peliharalah Allah, di mana saja kamu berada, Allah pasti membantu kamu. Jadi jelas tuan-tuan dan puan-puan, pertama sekali yang kita nak buat ialah memelihara Allah Subhanahu wa taala, dalam erti kata melangsungkan dan juga menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya bersangka baik dengan Allah, bersangka baik dengan nusrah dan bantuan Allah. Kita berusaha dengan sungguh-sungguh, tapi kita bertawakal dengan Allah. Kita tak bertawakal dengan makhluk. Kita mesti bergantung dengan Allah. Kita mesti berharap dengan Allah. Barulah nusrah Allah dan bantuan Allah akan memihak kepada kita. Sebab itu kita kena sangka baik dengan Allah. Apa yang Allah Subhanahu wa taala sebut tuan-tuan, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kamu berazam, hendaklah kamu bertawakal kepada Allah. Bertawakal maksudnya menyerahkan sebulat-bulatnya tuan-tuan kepada pengharapan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya tuan-tuan, jaga Al-Quran, baca Al-Quran, fahami makna dia, cuba hayati makna dia, kemudian laksanakan dalam kehidupan kita. Yang ketiganya pula tuan-tuan, jaga sunnah Nabi dalam kehidupan kita. Nabi dah bersabda, taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadhillu abada, kitab Allah wa sunnat rasuli. Yang bermaksud, aku telah tinggalkan kepada kalian dua perkara, selagi mana kalian berpegang kepada kedua-duanya, kalian tidak akan sesat. Apa dia? Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, para penonton dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara tips. Kalau dapat kita sematkan dalam kehidupan kita, insya-Allah cabaran dapat kita hadapi. Wallahu a'lam. Itu di antara perkara yang telah dibekalkan kepada kita, dan Ustaz Farid pergi kepada yang paling asas dan paling pokok. Dr. Syarifah, mungkin doktor boleh tambah sikit, khususnya pada ni ramai orang perempuan datang ni. Walau di mana orang perempuan ni kan, mungkin dari kacamata orang perempuan, kadang orang perempuan ni dia minta excuse. Ustaz tak faham kita ni, kata dia. Kita orang perempuan, kerja banyak, kain banyak nak basuh, kata dia kan. Jadi seolah benda ni jadi penghalang untuk dia berdepan dengan cabaran ni. Mungkin doktor ada pandangan. Kita perlu ingat bahawa jangan berada dalam zon selesa sentiasanya. Dengan arti kata, betul lah aku memang dah Islam. Anak-anak aku okey apa? Depan aku okey, belakang aku lagi aku rasa okey. Kadang-kadang kita rasa macam tu, tetapi kita fikir ke hadapan, kita fikir jauh. Jadi bila kita nak fikir jauh, kita tak nak berada dalam zon selesa, mengingat kepada zuriat kita, masa depan masyarakat, kita perlulah ada beberapa perkara yang saya rasa pertama sekali, orang perempuan pun sama Ustaz, iaitu pertama sekali perlu ada mujahadah. Kena boleh berjihad. Maknanya buat sesuatu secara bersungguh-sungguh, sanggup bersusah, sanggup berkorban, sanggup tinggalkan. Kalau kita orang perempuan, saya tengok TV je, anakku bukan anakku, episod ke-36, tak habis-habis lagi. Yang ngaji tak tahu mana, dapur tak berasap, katil lintang pukang, ketepikan dulu, korban. Kalau yang kaki tidur pagi, tidur petang, tidur malam, tidur, korban. Turu tak jadi Ustaz, betul kemudian korbankan poya-poya kita. Banyak nak berpoya ni, banyak nak buang duit ni, banyak nak lepak ni. Pergilah cari perkara-perkara yang boleh memanfaatkan. Sibukkan diri kita dengan perkara itu. Anak-anak muda yang volunteer ke masjidnya, yang buat programnya, ini konsep mujahadah yang nak kena ada dalam diri kita. Kita kata tak apa, aku korban sikit, nanti natijahnya besar. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah suka orang buat baik. Ingat, Allah suka orang buat baik. Tak cukup betul? Tak cukup. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sikit kau korban, sikit kau buat, aku nampak, kata Allah. Begitu juga sebaliknya. Itu mujahadah tu kena ada lah. Orang hebat-hebat, bangsa maju-maju, dia kerja gila-gila lah. Yang keduanya ialah kena ada qawam, kena ada kekuatan. Salah satu daripada kekuatannya ialah ilmu. Macam kita lah, ilmu pertahankan diri. Ilmu pertahan diri, silat gayung, silat cekak, silat baldi, tak kira lah. Tapi bila nak menghadapi cabaran pun nak kena ada ilmu pertahankan diri. Tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, anak-anak yang dikasihi sekalian, apa ilmu pertahankan diri? Asas, macam yang Ustaz dah sebut tadi, kena tahulah kalau dalam Islam apa yang boleh, apa yang tak boleh, apa yang halal, apa yang haram. Janganlah pegang sikit-sikit, okey apa?
Minum sikit-sikit tak apa-apa. Ulur sikit-sikit tak apa-apa. Bukan banyak kata dia kan. Jadi benda-benda ilmu asas ini kita perlu tahu supaya kita tidak terjebak dalam perkara-perkara yang buruk. Dan insya-Allah tuan-tuan berbekalkan juga dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, mudah-mudahan dengan jihad kita, dengan kekuatan ilmu yang kita ada, dengan tawakal dan doa yang tadi, insya-Allah letaklah kat bumi mana pun, cabaran apa pun datang, bukan di Singapura, di Malaysia, pergilah mana Santiago pun tak apa, insya-Allah selamat. Terima kasih doktor. Itu dia pandangan dan juga tips perkara yang telah dipersiapkan oleh panel-panel kita kepada kita untuk memastikan ketahanan yang ada ini dapat kita berdepan dengan apa juga cabaran. Tapi Ustaz Tengku ni kadang-kadang lah orang kata, kita dah beri segala-gala dah beri, mak bapak dah mendidik, cikgu dah mengajar, pemimpin pun dah beri hala tuju. Tapi ada dalam kita masyarakat dia buat tak kisah. Dalam bahasa mudah buat aje lah kan. Dia kata apa masalah itu hal aku. Apa kesan untuk orang macam ni kalau kita boleh katakan pada mereka yang tak nak berubah, yang masih nak dalam dunia yang selesa mungkin pada dia, yang masih dalam keadaan-keadaan yang tidak memberangsangkan pada kita. Apa perkara yang mungkin boleh kita beri pada dia? Andai umat Islam berfikiran negatif begitu, apa kesan agak pada diri, pada keluarga, pada masyarakat? Mungkin Ustaz boleh bantu kita. Macam inilah saya pada dulu Ustaz, saya tak boleh berubah. Yang suami pun tengking-tengking isteri, sepak terajang. Macam inilah Ustaz, saya tak boleh berubah. Sebenarnya kata tak boleh berubah ini adalah satu kata yang salah. Kerana semua perkara dalam dunia semua berubah. Siang berubah jadi malam, malam jadi siang. Yang anaknya kecil jadi besar, yang besar menjadi dewasa. Demikianlah yang dewasa jadi tua. Dan pokok daripada sebenih yang kecil menjadi pohon sehingga menjadi rindang. Semuanya boleh berubah. Dan bahkan haiwan-haiwan yang liar, seperti kita lihat kuda yang liar, yang tak boleh membenarkan siapa saja duduk atasnya. Tetapi bila dia didik, dia boleh jadi taat, dia boleh terima arahan, dia boleh berubah. Bahkan singa dan harimau, apabila dia di-training, dididik dia oleh sarkis-sarkisnya, maka dia boleh berubah, dia boleh terima perintah daripada tuannya. Kalau sekiranya haiwan yang liar, kalau benih yang kecil itu, semuanya boleh berubah. Kenapa kita kata, aku tak boleh berubah? Ini adalah satu falsafah yang salah. Bahkan itu adalah bisikan syaitan yang masuk dalam hati insan itu untuk supaya dia tidak berubah. Maka dalam arti kata yang lain, kalau dia masih meneruskan dengan perbuatan sifatnya itu, maka bimbangnya bukan saja dia tidak berubah, sebenarnya dia berubah kepada yang lebih jahat. Kenapa? Mau dia tak mau, dia mesti berubah. Seperti tanah yang kosong. Kalau tidak dibajakan dia dan tidak ditanamkan dengan pokok-pokok yang bermanfaat, akhirnya tanah kosong itu bila terbiar, dia tidak terbiar. Bahkan dia akan ditumbuh oleh lalang-lalang. Dan dia akan dimasuki oleh ular-ular dan kalajengking. Begitulah manusia. Apabila dia tidak mau berubah, sebenarnya dia berubah kepada kejahatan. Bahkan dia berubah kepada sifat kehaiwanan. Yang hanya mementingkan hawa nafsu. Yang hanya mementingkan wang ringgit. Hanya mementingkan makan minumnya. Bahkan dia akan lebih dahsyat lagi. Dia akan berubah kepada sifat haiwan yang buas. Yang hanya mementingkan dirinya. Untuk kedudukannya. Untuk pangkatnya. Untuk namanya. Walaupun lain orang dibahamnya. Walaupun lain orang tu dibunuhnya. Ataupun ditindasnya. Pokoknya dialah yang naik di tempat yang tinggi. Bahkan dia lebih dahsyat daripada itu. Dia akan berubah menjadi syaitan.